Hafizah ni ada satu ceramah kewafaan akan sampai oleh sahabat Nabi saya di Negeri Sembilan, Ustaz Rasulullah Muhammad. Bagus je. Jadi sebagai mukadimah ni, saya rasa itu jugalah nanti akan disentuh oleh Al-Fadhil Ustaz itu. Kan, bagaimana nak mengenai apa? Menangani kerana suami, menangani kerana anak-anak. InsyaAllah Ustaz Azman akan memberikan input-input yang berguna. Baik. Yang tu kita tolak tepi dulu. Kita pergi kepada kuliah kita. Jadi, akak-akak sekalian, inilah dia. Ya. Selepas doa azan, kita sambung dengan doa kita. Kata Nabi SAW, Allah Ta'ala akan memakbulkan segala permintaan kita. Nak slim, ya Allah, bagi lagi kuih, dalam bertahun-tahun umur. InsyaAllah kuih. Tapi janganlah berdoa saja. Kena usaha, kena beli sandal tinggi, kena beli habelan, kena beli orang kampung, kena bersenam, kena beli basikal kayu tak jalan-jalan tu. Basikal kayu tak jalan, kayu yang sampai setengah jam tak jalan-jalan, situ pun tempatnya. Harga dia RM1,200 je. Takashima, brand Takashima RM1,200 je. Boleh beli di Tesco Kampar. Buat balik rumah, kayu setengah jam tu saya tulis tu berapa kilometer berjalan, tapi tak bergerak pada pun dalam rumah aja. Kan? Ya, untuk membetulkan alignment dan balancing kita. Pergilah cari spa ke, buat ada kat kampus kan ada spa ke, tempat pusat rawatan kecantikan ke. Cara-cara untuk kita nak kembali mengambil hati suami kita. Sekali lepas 2 minggu suami kita tengok kemudian, awak ni, ya betul, kenapa awak? Saya tengok awak macam awak ni, kita ni mau kahwin. Itu sudah bagus. Kan? Confirm hati dia tertutup untuk orang lain. Kalau ada orang. Sebab berkat doa kita dan usaha kita tadi. Sebab tu masalah kita dan pasal saya kata agama dulu, kita banyak berdepan dengan masalah-masalah seperti ini. Kan? Dah kahwin 25 tahun, dia jadi macam agak hambat. Kan? Dia jadi macam tak ceria. Kan? Sebenarnya tak ada apa masalah pun. Tak ada apa masalah pun antara kita dengan suami kita. Masalah tak ada apa-apa. Suami kita memberi nafkah lengkap segala-galanya. Bak kata hajah bakhilah, semuanya cukup. Cuma duitnya saja yang saya tak nak tengok. Makan cukup, pakai cukup, semua cukup. Nak makan apa boleh, nak makan apa boleh. Cuma duit dia tak nak nampak. Sebab suaminya dia bakhil. Dia tak nak nampak lagi. Suami kita cukup segala-galanya, beri kereta lagi. Suami kita satu kereta, kita nak datang kuliah ada kereta kita sendiri. Tapi suami kita yang bayar. Betapa mewahnya hidup. Tapi ada sesuatu yang kehilangan di situ. Kehilangan maknanya macam yalah, kata orang bukanlah kata kita suami tak cakap, tapi macam ada sesuatu kita boleh rasa lah. Sebagai seorang isteri kita boleh rasa. Kan? Suami kita bukan tak mesra, tapi dia macam yalah, mungkin dia dah berumur sikit kan. Dah tak romantik macam dulu lah. Dulu romantik juga, romantikkan dia mau. Tengok TV sama, tengok Mahathir lawak Mega sama. Malam tadi Jalil Hamid tersingkir. Katanya lawak dan lawak ni satu benda berbeza je. Kan? Memang betul lah. Sebab Jalil Hamid seorang pelakon lawak, bukan seorang pelawak. Jalil Hamid boleh berlakon apa saja, diberi boleh. Nak jadi orang jahat, boleh. Nak jadi Datuk Romeo, boleh. Dia suka macam Allahyarham M. Rajuli, semua. Cuma Jalil Hamid tak boleh nak jadi ustaz. Itu dia tak masuk. Kalau pakai serban jadi ustaz mengajar, tak masuk muka dia. Tapi semua boleh. Kan? Tapi pelawak ni lain. Pelawak tu dah ambil buka. Kan? Apa ni? Apa tu? Ar-Ja'far Jamil Sadat. Cuma suruh Habib Burka tu berlakon jadi Datuk Romeo ataupun berlakon jadi orang jahat, tak masuk.
Kan? Kita tengok tu sama dengan suami kita. Tapi semenjak ni suami kita tengok bola pun kita kena mamak. Kan? Dulu tengok bola kita pun tak apalah, paksa diri juga lah. Tak minat bola pun tengok juga lah. Tapi sekarang suami kita satu malam ke 9 dia start dengan kereta cabut. Mana bang? Bola mamak. Jadi ada sesuatu yang hilang. Nak counter balik, berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah SWT. Jangan mengadu kepada ahli syarikat. Jangan mengadu kepada rakan-rakan Facebook. Tak ada guna. Bertanya tak apa. Mengadu tu, meluahkan perasaan tu. Tak ada guna dia. Cik Ma, jangan Cik Ma tu dah ada lain dah. Itu yang dia lain macam itu. Itu kalau kawan kita dalam syarikat tu bukan dia menyelesaikan masalah, dia kata setengah orang mengacum lagi. Dia provoke lagi. Kan? Tapi dah berjalan nak buat. Cik Ma, baru Cik Ma nak tanya kat saya. Kebetulan saya ada kena satu bumuh. Ada main bumuh pula dah. Cuba mengadu kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Lepas jawab azan, mengadu kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan makbulkan permintaan kita. Ya Allah, Ya Allah, umur aku dapat 45. Kau lanjutkan sikit umur aku ni. Kau lanjutkan sikit kesihatan aku ni. Biar lambat sikit tua. Kalau kawan aku ada yang nak tua lah, bagilah aku lambat sikit. 55 pun tak, 60 pun tak apa, supaya suami aku tak lari. Doa kita kepada Allah. Kan? Sebab suami kita itu adalah apa dia? Suami kita itu adalah sinar bagi hidup kita. Kalau suami kita dah tak peduli kita, maka sinar hidup itu dah tak ada. Kan? Ya tak? Anak-anak masih hal masing-masing. Anak-anak kita yang kecil pun dah lepas SPM Ustaz, dah pergi belajar di Politek. Tinggal dulu kita dengan suami kita. Kalau suami kita pun dah tak berapa nak bermesra gitu, apa lagi yang tinggal? Kan? Bodek sendiri itulah. Buat baju. Segala-gala baju dibuat. Baju kebaya lah, kebarung lah, kurung lah, buat blouse lah. Kita pandai menjahit kan? Mesti jahit di rumah. Mesti jahit itulah penghibur hati kita. Suami kita tak ada rumah, panjang tak ada ni. Kadang-kadang. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan rumahkan tangga kita tu tetap harmoni. Kan? Boleh? Macam-macam doa boleh. Ya Allah, berikanlah kekuatan manusia itu, Ya Allah. Terus mengajar kami, Ya Allah, tanpa penat dan jemu, Ya Allah. Doa. Saya berdoa itu, Ya Allah, beri kekuatan baru supaya terus boleh mengajar komunitas ini dapat sejemu dan bosan. Kan? Itulah yang disebut oleh Nabi SAW. Hadis yang lain, An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah innal muadhdhinina yafdulunana ay yaziduna alaina fit thawab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul kama yaqulun fa idza intahaita fasal tu'ta atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, Abdullah bin Umar anak kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini contoh bapa murid anak tak reti. Bapa murid anak tak reti. Bapanya seorang khalifah. Bapanya seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Bapanya seorang khalifah, seorang yang sahabat yang terkenal, mempunyai kewibawaan mentadbir, kewibawaan memerintah sebagai ahli politik, ahli siasat, pemerintah. Ini Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik. Kalau kita baca sejarah dekat Sayyidina Umar bin Khattab ni, tak kala benda menjadi khalifah, banyak
perkara-perkara yang disusun di dalam pemerintahan. Ini takwim hijrah yang kita pakai ni. Bila mulanya? Zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mana Sayyidina Umar ni seorang pemerintah yang berwibawa, seorang Perdana Menteri yang berwibawa. Zaman Sayyidina Umar inilah Islam mula tersebar luas, keluar daripada semenanjung tanah Arab. Pergi ke Iraq, pergi ke Syria, pergi ke Afrika. Zaman Sayyidina Umar. Hebat. Sayyidina Umar ni, takkan zaman Sayyidina Umar lah mula digunakan gelaran Amirul Mukminin. Zaman Sayyidina Umar. Kita baca satu kisah. Seorang ibu kelaparan, tak ada bekalan makanan. Anak-anak menangis, mak lapar, mak lapar, mak lapar. Mak tak ada satu benda pun dalam, ibu tunggal, tak ada satu benda pun dalam peti, dalam almari. Tak ada satu benda pun makanan, tak ada. Roti pun tak ada, tepung pun tak ada, menu pun tak ada, gula pun tak ada. Nak masak apa? Telur pun tak ada. Maka si ibu dia ambil buyuk, apa ni? Periuk lah. Masukkan air, gerak, masukkan batu dalam. Bila dah menggelegak air tu, batu tu berlaga. Tujuannya nak menidurkan anak yang kelaparan ni. Jadi bila anak tu sangka tengah masak, anak tu pun tak menangis, lalu tertidurlah anak tu. Sayyidina Umar perasan benda ni. Bila lalu depan dalam tepi rumah akak ni, Sayyidina Umar perasan, tengok Sayyidina Umar ni dia jalan sebenarnya. Jadi orang biasa, seolah-olah macam orang biasa, tengok keadaan rakyat. Dia dengar ni, Sayyidina Umar tutup pintu, tanya, bagi salam, Assalamualaikum. Salam. Ini akak ni kenapa belum tak tidur lagi malam ni? Selalu kan tengah malam orang nak tidur tak? Saya ni sebenarnya anak saya ni lapar, seharian tak makan. Tapi saya tak ada apa-apa makanan di rumah. Jadi apa saya buat, saya jerak air dalam periuk, saya letak dalam batu dalam tu. Apabila air meledak, batu tu berlaku, maka anak saya pun ingatkan makanan hampir siap, hampir masak, mereka pun tertidur. Bukan tertidur keganjangan, tertidur kelaparan.